Baik, terima kasih di atas kesetiaan audio penonton bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Tibalah saat yang kita nanti-nantikan. Alhamdulillah berkesempatan kita ni lagi bersama dalam segmen Tazkirah. Untuk edisinya pada hari ini ada baiknya kita diberikan tumpuan ya untuk sama-sama menghayati berkenaan dengan mencintai Rasulullah dengan menghidupkan sunnahnya. Lebih-lebih lagi kita ni sekarang berada di bulan Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal sebetulnya hari ini. Beberapa hari sahaja lagi kita ni di negara Brunei Darussalam, malah di seluruh dunia ya, akan sama-sama memperingati hari kelahiran junjungan besar kita ini. Jadi kita perkenalkan tetamu undangan kita yang mulia Ustaz Pangeran Haji Ridwan bin Pangeran Haji Badarudin, seorang penceramah ya yang berkesempatan bersama kita untuk membincangkan tajuk ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ni, sihat ya? Alhamdulillah sehat. Wali, Intan. Pertama sekali. Alhamdulillah sehat. Kita sehat? Alhamdulillah saya sendiri sehat. Intan pun sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penonton kenali pun semuanya Amin, sehat. amin, ya. amin. Dan sebelumnya junjung kasihlah Pangeran ya. Kerana meluangkan waktunya pagi ini untuk berkongsi bersama kami berdua ni untuk lebih mendalami dan juga menghayatin ya. Bersempena kita ni berada di bulan Rabiul Awal ini, mencintai Rasulullah dengan menghidupkan sunnahnya. Kalau dikira-kira ni Ustaz, memang banyak ya sunnah-sunnah baginda ni ya yang boleh kita ni ikuti ya, dari cara baginda berjalan, bertutur, makan, tidur, sebagainya lah. Jadi kalau akan dirungkai semua rasanya dah habis ya. Tetapi mana-mana yang macam mudah lah ya untuk kita ni lakukan dalam kehidupan seharian kita ni. Saya persilakan Ustaz terlebih dahulu untuk membawakan mukadimahnya, silakan. Terima kasih Wali dan juga Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang saya muliakan Wali dan juga Intan dan seterusnya para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di 10 Rabiul Awal. Jadi artinya dalam beberapa hari lagi kita akan membesarkan atau meraihkan, menyemarakkan lagi rasa cinta kita ini kepada baginda Rasulullah SAW setiap 12 Rabiul Awal. Kalau tadi sebut dengan cinta ni ya, sebenarnya kalau dengan Rasulullah ni tidak pernah ada harinya katanya. Artinya setiap seumur hidup kita ni memanglah disematkan dalam diri kita ni cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan kita ni bila kita ni ada masalah ataupun ada mengalami duka cita, baru kita ni kan ingat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya cinta kepada Rasulullah SAW ini semua kehidupan kita ini mestilah berpandukan dengan ajaran ataupun sunnah, mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara cinta ini ada Rasulullah SAW ada bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah aku ni lebih dicintainya daripada ibu bapanya, daripada anak-anaknya, daripada sekalian manusia di dalam dunia ini. Artinya di atas pertama sekali adalah cinta kepada Allah dan yang kedua cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi yang selepas satu cinta kepada manusia yang lain, artinya ibu bapa kita dan anak-anak kita dan juga isteri kita. Dan di atas satu yang Allah sudah ataupun baginda SAW sudah menentukan tidak sempurna iman itu. Artinya kalau sudah kita ada cinta selain daripada Rasulullah, artinya iman kita itu bukan tidak ada tapi kurang. 70%. Mungkin ada yang lebih kurang lagi daripada itu. Tetapi apa-apapun yang kita lakukan, apa-apa yang kita amalkan, apa yang kita sudah kita lakukan semasa kita hidup kita ni, mestilah tidak lari daripada
daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, ajaran baginda sallallahu alaihi Ya. wasallam. Kalau tadi sebut pun sunnah ini sebenarnya banyak seperti mana yang sebut oleh wali tadi itu, dari segi makan minumnya, dari segi berkeluarga, dari segi bermasyarakat, dari segi berperang, semua dalam kata ni bekerja ni semua. Rasulullah SAW ada kata ni pribadi tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya bagi engkau wahai Rasulullah itu ada akhlak yang paling mulia. Artinya semua ada di dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah SAW disebut dengan uswatun hasanah, itu contoh yang paling baik keadaannya, apapun keadaannya. Jadi kalau tadi sebut sunnah ni, tadi faham kita sebenarnya apa arti sunnah ni sebenarnya? Sunnah. Sunat. Sunat lain lagi tu Kerjaan sunat lain. Tetap dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu sunat. Itulah yang kita sebut. Jadi dari segi ulama fiqh, sebagaimana yang kita sebut tadi itu, artinya kita ni lakukan sesuatu pekerjaan ataupun amal itu dapat pahala, dan kita ditinggalkan tak pulang apa-apa. Itu makna sunat juga. Sunat. Jadi dalam ilmu ataupun ulama hadis juga beritahu kata ni pengertian sunnah ni apa yang datang dari Rasulullah SAW itu dari segi melalui perkataannya, melalui perbuatannya, dan melalui pengakuannya, dan melalui apa saja akhlakkah perjalanan hidupnya, itu semua itu berbentuk ataupun dinamakan sunnah. Manakala ulama usul fiqh juga mengatakan sunnah itu kurang lebih dengan makna di atas tadi, perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mensabitkan salah satu hukum yang 5, iaitu wajib, haram, sunat, makruh dan juga harus. Jadi dalam tiga pengertian ini anda lari sebenarnya ia memang bersumberkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi dari segi perkataannya dalam hadisnya, tadi itu yang kita ni sebut sebagai hadis, artinya sabdanya tu. Sudah tu yang kedua tadi dari segi perbuatannya, kita ni melihat daripada sahabat-sahabat bagaimana Rasulullah SAW bersembahyang, bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana Rasulullah makan dan minum segalanya tu. Itu dari segi perbuatan. Dan dari segi pengakuannya, artinya pengakuan ini kalau baginda SAW, kalau ada sesuatu perbuatan sahabat yang ia bukan dia suka, ia dibuatnya, sahabat buat, tetapi Rasulullah diam. Artinya ia mengaku, dia juga menyalahkan, dia juga adukan, tapi ia mengaku. Artinya kalau ia tidak setuju, memang dicakapkannya, disabdakannya kepada sahabat tu yang jadi ini benar atau tidak benar macam tu. Tetapi kalau ia diam, ia juga dipanggil dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya diamnya itu adalah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari segi perkataan, perbuatan dan juga pengakuan tadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Jadi itulah mukaddimah yang dapat dibawakan pagi ini, mencintai Rasulullah dengan menghidupkan sunnahnya, ya. Ustaz, ada satu ni perkataan ni yang sering-sering kita dengarkan, ya. Tak kenal maka tak cinta. Masya-Allah. Kita ni hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi macam mana kalau menurut ustaz sendirilah ya membangkitkan, menghidupkan rasa cinta kepada seorang sosok yang tidak pernah kita ni lihat, tetapi mungkin boleh kita ni kenali menerusi salah sila ataupun sirah perjalanan, maksud saya sirah perjalanan baginda menurut ustaz sendiri. Terima kasih. Itulah hebatnya ketani di zaman ini, ya. Artinya umat Nabi Muhammad SAW yang akhir ni memang confirm dah pernah melihat baginda SAW. Hatta dalam mimpi sekalipun kita ni dah pernah. Mungkin adalah, mungkin ada seorang kelebihan dalam bermimpi atau perkara lain lah, atau mungkin ada kelebihan, ada fadilah, mungkin ada orang itu memang amalannya tinggi ataupun memang kecintaannya itu lebih daripada dirinya kepada baginda SAW sehingga kan yang bermimpi dalam tidurnya itu. Tapi itulah kata ni hebatnya kita ni saya sebut, kita ni tidak pernah melihat baginda SAW, tetapi kita ni beriman dengan baginda. Apa-apa yang diajarkan oleh baginda kita ni ikut.
Contohnya dalam bersembahyang. Dalam sembahyang, Baginda sallallahu alaihi wasallam memang sentiasa seorang sosok yang katanya terlepas daripada berwuduk yang katanya. Itu salah satu sunnah. Artinya Baginda memperlihatkan arah katanya apapun keadaan katanya kan beribadat atau sembahyang kah, baca Quran kah, indah kah, bekerja kah, atau berjalan-jalan kah, jangan katanya dalam sunnahnya ni jangan lari daripada untuk sentiasa berwuduk. Itulah. Dan kelebihan berwuduk ni pun tani tahu juga. Tani mungkin saja dalam kesan wuduk itu sendiri melahirkan satu pemikiran yang baik, melahirkan satu kelakuan akhlak yang baik disebabkan wuduk itu. Dan jauh daripada segala mara bahayanya katanya, jauh daripada godaan syaitan. Itulah sebenarnya yang kalau tadi sebut sunnah ni memang ia sesuatu tidak ada yang baik. Semua ada kelebihan, semua ada hikmah di sebalik yang Rasulullah SAW sudah tunjukkan kepada kita ni. Sehingga kan Rasulullah SAW sendiri kalau dalamnya bersembahyang itu sendiri, setiap waktu, setiap ia akan sembahyang itu ia akan memperbaharui wudunya. Artinya walaupun ia dalam keadaan bersih, ia akan tetap berwudu juga. Jadi itu salah satu sunnah dalam amalan yang mudah ya. Tapi kita tadi 5 waktu. Selepas sembahyang mungkin kita ni boleh mengekalkan diri kita ni dalam keadaan yang berwudu dan dalam keadaan yang bersih. Dan seterusnya ialah dalam tadi sudah memang kali tadi ini suka makan kali juga. Dalam makan Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri setentunya sebelum makan itu memanglah apa yang Baginda lakukan, membaca bismillah apa semua tu, dan juga makan dengan 3 jari. Dengan 3 jari itu. Jadi di sana adalah dari segi saintifiknya adalah perlulah katanya melihat di sana tu mengapa Rasulullah SAW makan dengan 3 jari itu. Dan juga dalam makan itu Baginda SAW dalam minum Baginda SAW tidak akan minum dengan yang kata ni kalau segala sesuatu dengan secara sekaligus. Sekali tagok. Sekali tagok yang kata. Kalau sekali ambatnya habis tu. Tetapi bagaimana cara Baginda minum? Jadi sallallahu alaihi wasallam minum ada 3 peringkat. Dia kata ni ia minum sekali, berehat, minum lagi, dan yang ketiganya barulah menghabiskan di antara sunnahnya juga. Itu kalau tani ada rasa kalau macam tani minum sekali tagok tu ada juga kalau nafas pun dah steady kadang mudah kebakuan, parut kembung, kencang. Kekejutan lah Ustaz. Bagus makan panuh tambah lagi dengan air sekaligus lagi. Jadi sanalah Rasulullah SAW melihatkan kepada tanya tentang bagaimana. Kalau kita lihat dari segi makan dan minuman ini, remeh pula macam kita tanya. Perkara biasa. Saja. Setiap hari kita lakukan. Okey je aku minum sekaligus satunya. Tetapi sebenarnya kalau tadi lihat perhatikan ada sebenarnya hikmah sebalik Rasulullah SAW menjadikan ataupun mengajar kita ni ada dari sudut kita ni makan dan minum tadi. Dan juga dalam tadi makan dan minum ini perlulah ada hadnya kata ni sebagaimana sallallahu alaihi wasallam ajarkan kata ni kami ni satu kaum yang tidak akan makan kecuali lapar. Dan kami akan berhenti sebelum kami kenyang. Okey. Soalan macam mana tu Ustaz? Soalan lah untuk kita lah macam mana kalau kita makan. Kalau kita kenyang kalau ada benda-benda lain yang belum kita makan, memang belasah lagi makan. Rugi rasanya Ustaz. Kalau buffet lagi terus. Buffet lagi. Kalau puasa apa? Puasa lagi. Alah, dessert belum makan ni. Ambuyat belum makan ni. Tapi bayar sudah full ni. Parut sudah kenyang. Jadi Rasulullah SAW ajarlah kita ni, kita ni kan makan itu sebelum lapar. Kita ni lapar. Kita ni lapar lah. Ketika kita ni lapar lah. Ini dah lapar makan. Macam mana contoh breakfast sudah tadi. Pukul 10 makan lagi. Pukul 12. Mungkin dia mengambil nasihat jangan membazir kali. Tapi dari segi kesihatan, kita rasa. Kalau kita ni makan, sudah kenyang ni, sudah tu minum lagi banyak. Kurang-kurang segala satu basah lah tu. Dibelasah je. Sudah tu di mana nafas kita ni? Kan yang kata ni
Dari segi nafas tadi, Pak. Ya. Tadi pun merasa sebenarnya kalau sudah kenyang tu diantam tu. Sanak. Sanaknya katanya. Kira short breath. Sudah tu macam kan bekerja pun sudah tu mulai menguap tahap mengantuk lah. sebagainya. Dan dari segi badan kita ni pun dia jadi lemah. Ya. Kalau kita perasalah. Dia tahu biasa sudah makan macam mana tu. Jadi itu antara hikmahnya ya Ustazah. Yalah, kalau tadi merasa pun sudah banyak makan sudah tu. Kita ini akan merasa lemah, berat sudah dan tu juga mengantuk. Sudah Intan ada pernah mendengar yang macam apa tu? Perut itu dibahagikan kepada 3. Ya, itulah sudah. 3. Air kah? Iya. Untuk makanan, minuman dan juga angin. Penapas katanya. Oksigen. Itu sebenarnya dalam hadis sebenarnya. Ada dalam hadis sebenarnya yang disebutkan macam mana dalam bunyinya, baginda sallallahu alaihi wasallam yang kata ni boleh lihat di sini ya. Perhatikan. Janganlah kamu minumnya dengan satu ini tadi pasal tadi ya, tadi minum tadi ya. Janganlah kamu minum dengan satu teguk seperti cara minum unta. Tadi melihat unta kalau minum sekaligus teguk ataupun kaki ada di belakang Ustaz. Akan tetapi minumlah dengan 2 atau 3 kali setegukan. Sebutlah bismillah apabila kamu hendak minum dan katakanlah alhamdulillah selepas kata ni minum tadi itu. Jadi semua apa yang ditunjukkan ni ada hikmah sebenarnya dan juga menghargai makanan. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam bila ia suka ia makan. Ya. Dan juga bila dia suka ia diam-diam saja. Okey balik. Kalau kata dia suka macam mana? Kalau macam ada kurang. Ada kurang sayuran. Atau baik ni. Sudah tu. Atau baik sudah tu. Macam bangasnya. No. Macam bangasnya disediakannya tu. Sudah tunjuk kalau bini kita ni lagi nyantai sabut cuma tu habis tadi dah kena masakkan lagi lepas ni. Pasal terdiam-diam saja. Kalau orang masin tu nyaman pun nyaman juga. Nyaman sudah nyaman tapi ada kurang sikit. Tu yang macam bini pun okey. Nyaman ada sudah. Ada semangat lagi. Esok ada masak lagi tu. Insyaallah. Malam ada masak lagi. Tapi kalau sudah komplain apa kan ni masin dia ni contoh. Itulah kadang-kadang nampak kalau bini kita ni okeylah. Esok dia masakan lagi tu bersemangat. Jadi Nabi tidak. Bila ia makan, bila terpakai dia kata ni. Ia suka. Ia kan suka ia akan makan. Bila yang dah suka, diam saja dan tinggalkanlah makanan itu. Jadi itulah cukuplah ini kata ni. Kalau tadi lihat sunnah-sunnah ni memang mengajar kata ni satu akhlak yang boleh kata ni biasakan sampai dalam hidup kita ni. Kadang-kadang tadi ada perasan saja yang kita ni buat tu sebenarnya sunnah sudah dari segi kita ni makan sebelah kanan. Benar dalam Rasulullah SAW pun mengajar kata ni makan sebelah kanan walaupun menulis sebelah kiri tapi sedaya upaya makanan tu jangan sebelah kanan. Tapi kalau tadi pakai sudut dan garpu kalau hidup macam tu cuma tu. Kita kadang payah tu dalam majlis-majlis tertentu dalam majlis kata ni official kata dalam resmi itu buat setuju. Tapi amin dah sekali seboleh-boleh indahlah. Kalaupun sebelah sini pak satu kali sini makan. Yang tadinya masuk dalam perut katanya tu menggunakan tangan sebelah kanan lah. Apapun cara dia pakai sudu kah, pakai tangan kah semua tu mestilah dengan cara yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang makan sebelah kiri ni seolah kerana Rasul iblis dan syaitan tu makan sebelah kiri. Jadi sukalah Rasulullah iblis dan syaitan ni suka kalau orang itu makan mengikut ke dia. Mengikut ke dia sama. Tapi Rasulullah SAW mengajar tadi kalau boleh makan sebelah kanan. Wallahu a'lam. Masya-Allah ya. Okay. Jadi Ustaz kita masih lagi ada masa ni berbaki dalam 2 minit saja lagi. 4 minit saja lagi. Jadi macam mana untuk kita ni terus istiqamah ni dalam melakukan sunnah-sunnah Rasulullah ini? Dalam istiqamah ni satu yang tadi mudah sebut istiqamah konsisten lah tu. Tapi payahlah susah untuk dilakukan. Tetapi kalau sudah tadi terbiasa dengan barang-barang ini, ia akan menjadi satu darah daging katanya. Kata ni kelakuan tadi perbuatan tadi seharian. Contoh saja kalau kata ni sebelum tidur itu berwudu, sebelum tidur itu membaca doa, baca Quran sebelum tidur itu dan bangun daripada tidur itu baca doa juga. Jadi kalau itu sudah jadi kebiasaan,
memanglah jadi masalah. Tapi kalau yang jarang-jarang kata ni buat, jarang-jarang. Contoh saja macam kalau tani pagi-pagi ini biasanya Rasulullah bersembahyang duha. Itu jarang kan kata ni buat, jarang tani buat. Tetapi kalau sudah tani ingatkan bahawa apa yang aku buat ini sebenarnya adalah contoh daripada Rasulullah SAW, dan juga kata ni melahirkan rasa cinta kata ni kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kata ni buat tani Rasulullah depan tanya tu. Barulah kata ni ada rasa cinta dan ada mau melakukan. Yang aku buat ini sebenarnya adalah rasa cintaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga caranya juga berkawan dengan orang yang selalu mengamalkan sunnah. Artinya dalam tadi berkawan itu bukan saja berkawan biasa-biasa saja, tetapi kawan kata ni tu mengamalkan sunnah. Dari segi makannya, dari segi ia berpakaiankah, dari segi ulahnya tu. Jadi boleh saja menarik, bagus ya cara macam ni. Dan juga Rasulullah orang yang dermawan, suka menderma. Tapi bila kita ni rapat dengan sahabat kita ni yang memang suka menderma, kita ini akan mudah terikut-ikut. Dan juga perkara tu boleh jadi kata ni istiqamah, membantu kita ni untuk konsisten dalam mengamalkan satu-satu sunnah yang sudah Rasulullah SAW bawa untuk kata ni amalkan. Kalau kata ni ceritakan pasal sunnah ni memang banyaklah. Tapi janganlah sampai sunnah yang banyak tu kata ni kalau 50% tu alhamdulillah lah sudah tu, tapi jangan sampai di bawah 50% tadi langsung tadi anda melakukan dari segi makan apa semua tu, dari segi tadi berkeluarga tadi yang ikut. Karena Rasulullah SAW sendiri adalah seorang ketua keluarga yang hanya kata ni dibuatkan jadi contoh lah. Karena khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang baik dengan ahli keluarganya. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, akulah yang paling baik dengan ahli keluargaku. Jadi semua kata ni mesti pelajari dalam kata ni, kalau tanya ada masalah dengan keluarga, rujuk kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kata ni istiqamah, dan juga dalam kata ni cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada lagi cara untuk tanikan cinta ni, sentiasa bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu tanamkan dalam hati ni, bukan sekadar kata ni melafazkan dengan lidah, tetapi sebenarnya kata ni dirasakan dalam hati. Dirasakan dalam hati. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita bercakap yang mengenai dengan aspek kehidupan ini, tiada yang layak dijadikan sebagai role model kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Pengira Haji Ridwan bin Pengira Haji Badaruddin ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. InsyaAllah jika ada kesempatan Ustaz, kita ini akan bersama lagi di lain waktu dalam segmen tazkirah juga, mungkin dengan topik perbincangan yang lain pula ya. Sehingga waktu itu tiba Ustaz, jaga diri, insyaAllah bersama lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi